Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Sihat korang sihat dan happy-happy semua. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini dia bagi tajuk pengalaman seram di rumah ibu saudara yang ada di kampung halaman. Jadi kat sini dia nak sharekan dua pengalaman seram yang menurut dia agak seram jugalah. Yalah dia sendiri kan yang alami benda tu. So dia tahu perasaan takutnya macam mana, gementarnya macam mana kan pada masa kejadian tu. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama ni katanya benda ni jadi masa dia dekat kampung. So masa tu kalau tak silapnya dia masih lagi bersekolah rendah dalam darjah 6 dan dalam ingatan dia ni kalau tak silap time tu bulan puasa. Dia cakap setengah orang fikir kalau bulan puasa ni mesti tak ada hantu kan. Yelah setan ataupun hantu ni kan kena ikat. Kita dah diajar yang kata bulan puasa hantu setan kena ikat kan. Tapi dia cakap sebenarnya ada. Okey, nak dijadikan cerita, adalah satu hari tu dia berjalan pergi masjid tau. Jaraknya tak adalah jauh sangat pun. Mungkin dalam 200 meter lebih kurang lah. Jadi daripada rumah dia ni boleh nampak jelas dah ada masjid dekat sana tu. Tapi itulah dekat pun dah malam kan, gelap pula tu. Jalan kaki pula sorang-sorang. Memang boleh tahan lah rasa takutnya tu. Cuma dia cakap sebab dia dah biasa, so dia buat tak tahulah. Jadi masa tu lepas dia buka puasa, dah settle semua solat maghrib, dia pun terus siap-siap nak pergi ke masjid. Katanya hari tu dia rasa nak pergi awal je dekat masjid. So dia pun geraklah sorang-sorang, jalan sorang-sorang kan dalam gelap tu. Masa dia jalan-jalan nak pergi masjid tu, jalan terkedek-kedek katanya. Bawa diri sorang-sorang kan, dalam gelap lagi. Lepas tu dia jalan-jalan dan tiba-tiba je dia nampak ada seorang makcik ni tau. Katanya makcik ni mungkin nak pergi surau juga tak? Yalah kampung dia ni macam aman je lah. Bila time solat macam tu, akan ada je orang yang berjalan pergi ke masjid. Lepas tu dia masukkan bab politik pula dekat sini tau. Dia cakap surau tu sebenarnya PAS punya, parti PAS kan. Tapi katanya jangan salah faham, walaupun surau tu memang orang PAS punya, cuma dekat kampung dia ni tak ada masalah, tak ada pergaduhan politik ke apa. Orang parti-parti lain pun pergi juga ke surau tu. Dan surau tu walaupun sebenarnya dah ada masjid dah dekat kampung dia, tapi tetap juga dia orang ni gunakan surau tu. Yalah katanya lebih baik digunakan daripada dibiar kosong lepas tu usang kan. Okey sambung. Masa di tengah jalan-jalan tadi, dia laju je jalan kan. Dan sebelah kiri dia ni ada makcik yang berjalan tadi. Katanya makcik ni berjalan bertentangan dengan dia tau. So kiranya duduk lane yang kat sebelah kanan sana lah. So time tu dia fikir, oh mungkin makcik ni kan jalannya bertentangan daripada dia kan. Oh mungkin makcik ni nak pergi ke surau sana tak? Sebab dia sekarang ni berjalan nak pergi ke masjid. So katanya kalau dia nak pergi ke surau yang dia fikir makcik tu nak pergi, dia kena U-turn balik dan pergi ke arah bertentangan macam tu lah. So tengah excited dia berjalan tu, tiba-tiba je hati dia ni rasa pelik tau. Ish, kenapa makcik tu macam kejap-kejap pandang saya, kejap-kejap pandang saya kan? Sebenarnya jarak dia dengan makcik tu lebih kurang dalam 20 ke 30 meter tau. Yang lagi pelik, pandangannya tu bukan tepat ke arah dia. Maksudnya pandangan makcik tu bukan tepat ke arah dia tau. Tapi makcik tu pandang dekat pokok dekat sebelah kiri dia. Kan situ, kawasan situ macam agak hutan jugalah. So dia berjalan tu dekat sebelah kirinya tu memang kawasan hutan semua. Dekat sebelah kanan ni kan jalan kan. Jadi makcik tu nampak je macam pandang dia, tapi sebenarnya pandang dekat pokok yang ada dekat sebelah dia ni tau. Masa ni dia kata, nak kata berani tu tak adalah sangat, tapi nak kata takut tu taklah juga. Cuma dia ni jenis yang ingin tahu tau. So sifat ingin tahu dia ni memang kuat gila dan tak fikir panjang. Dia terus palingkan muka ke arah pokok tu. Masa tu nak luruh jantung dia tau. Mana taknya masa dia palingkan muka tu, terus dia nampak ada sesuatu yang putih macam gitu tengah terbang tau, daripada pokok ke pokok yang lain. Memang betul-betul depan mata dia. Dan sebab jarak dia dengan jarak penampakan tu macam dekat sangat kan, sampaikan dia boleh nampak yang tengah terbang tu rambutnya panjang gila, lepas tu kainnya putih, siap ada bunyi lagi tahu kain dia berterbangan duk macam itu. Tahulah itu bunyi kuda ke bunyi kain tu. Cuma masa tu lepas dia dah nampak penampakan tu semua, dia tak lari tau. Dia cuma ialah terkejut lah kan. Dia tak lari katanya sebab dia dah boleh kata biasa jugalah. Lagipun sebenarnya dia duduk asrama sebelum tu tau. Dia duduk asrama, lepas tu dia sebagai pengawas asrama memang dah biasa sangat lah dengan apa handle kes histeria ataupun hal-hal yang berkaitan
berkaitan dengan mistik ni, dia macam agak biasa lah juga. So dalam kes ni, walaupun rasa nak tercabut semua organ dalaman dia, katanya, dia tetap juga buat macam dek je, lepas tu jalan macam biasa. Cuma sambil-sambil jalan tu, sambil-sambil dia baca lah ayat suci Al-Quran dalam hati dia. Okay, sampai je dekat masjid, rasa lega lah sikit. Yelah, dekat masjid kan, mestilah tak ada benda-benda yang pelik-pelik. Tapi masa dia sampai tu, dia perasan tak ada orang pun dekat masjid tau. Ya kan masa tu belum pukul 8 lagi. So orang kampung pun belum datang lagi tau. Jadi dia pun terpaksa lah menunggu seorang-seorang dekat masjid tu. Masa dia duduk tunggu-tunggu tu, tiba-tiba je dia ternampak ada sesuatu yang putih macam itu dekat sebalik pokok, dan pokok tu pula ada dekat bahagian lelaki tau, bahagian surau masjid lelaki tu kan. Lepas dah nampak penampakan putih tadi, katanya jantung dia tak payah cakap, berdegup macam macam atlet yang baru lepas lari dekat padang sana. Itulah dia punya gambaran. So masa dia perhatikan benda tu, penampakan putih tadi, dia kan perasaan ingin tahu tu kuat sangat kan. Dia perhati betul-betul, rupa-rupanya itu adalah buah nangka tau. Buah nangka yang dibalut dengan kain putih. Boleh pula dia. Biasalah kalau kita baru je nampak penampakan kan, lepas tu tiba-tiba je nampak lagi sekali. Walaupun kita tak pasti lagi betul ke tu penampakan ke apa kan, mestilah kita nak confirmkan betul-betul. Kau apa sebenarnya? Benda apa ni? Itulah yang dia buat masa tu. Dan bila dia tengok baik-baik, baru tahu itu rupa-rupanya buah nangka. Okey, dah tu dia pun masuklah ke dalam masjid tu. Dan habis je solat tarawih semua, sampai rumah tu dia teringat balik kes ni tau. Teringat balik penampakan yang dia nampak tu. Gila, dia pelik lah kan. Ya masa tu bulan puasa, tapi ada pula benda-benda macam itu kan, syaitan semua kena ikat. So macam dia terfikir-fikir lah. Cuma katanya ada orang kata benda tu memang ada dalam bulan puasa, tapi biasanya benda yang orang bela. Itu apa yang orang kata lah. Wallahualam lah betul ke tak kan. Esoknya tu dia buat bodoh je. Dia masih lagi jalan kaki sorang-sorang dekat area situ. Dan Alhamdulillah tak ada apa pun yang berlaku. Okey, kisah yang kedua ni, pengalaman yang dia alami masa dia bermalam dekat rumah mak saudara dia yang ada di Johor Bahru. Katanya waktu tu baru je habis SPM tau, dalam bulan 2 tahun 2014. Dan dia alami benda ni pada waktu malam. So pada malam tu, dia tidur dekat dalam bilik sepupu dia yang baru je umur dalam 6 ke 7 tahun macam tu lah. Katanya dia dengan sepupu dia ni, dengan adik sepupu dia ni memang rapat sangat. Sebab itulah dia tidur satu bilik. Jadi dia punya bilik ni sebenarnya ada katil yang double tu tau. Double, katil atas katil bawah tu kan. Jadi dekat bahagian bawah ni dia tidur, dan dekat bahagian atas pula adik saudara dia tidur. So malam tu tengah dia lena je tidur, tiba-tiba dia tersedar tau. Dia terjaga. Katanya dia memang sakit hati gila kalau dia tertidur lepas tu tersedar. Sebab bila dah tersedar, susah pula nak tidur tau. Cuma malam tu lepas dia tersedar, tiba-tiba je dia rasa macam lain tau. Sebab dia dengar macam ada seseorang yang tengah berdengkur. Tidur berdengkur macam tu kan. Tapi bunyi tu kasar lepas kuat. Makin lama makin jelas pula dia dengar orang tu berdengkur. Cuma masa tu dia tak fikir pelik lah kan. Dia fikir siapalah berdengkur ni. Masa tu dia ingatkan sepupu dia yang berdengkur. Cuma macam mustahil lah juga. Sebab yelah sepupu dia kan kecil lagi. Tapi bunyi dengkuran tu macam kasar sangat. Jadi perasaan ingin tahu dia datang lagi, membuat-buat tau. So dia pun pusingkanlah kepala dekat sebelah kiri. So katanya katil dia ni katil yang jenis boleh tarik, lepas tu boleh tidur dekat bahagian atas dan juga tidur dekat bahagian bawah. Jadi kalau dia pusingkan kepala ke sebelah kiri, dia boleh nampak tau adik sepupu dia ni tidur. Masa tu dia perhatikan betul-betul adik sepupu dia ni. Perhatikan setiap pergerakan adik sepupunya kan. Tapi tak ada pula tanda-tanda macam dia berdengkur ke apa. Bila dia perhati betul-betul, dia boleh rasa yang dengkuran tu bukan datang daripada arah adik sepupu dia. Masa tu lah dia mula gelabah. Dia takut, dia cuak. Sebab bila dia dengar betul-betul, dengkuran yang dia dengar tu bukan lagi dengkuran, tapi macam sesuatu yang tengah mendengus marah dengan dia. So time tu dia takut tau, dia cuak. Tapi dia cuba untuk tenangkan diri dan dia betulkan kepala dia, guna macam nak sambung tidur ke apa kan. Dan bilik tu sebenarnya cuma diterangi dengan lampu tidur je. So macam sama-sama je lah nampak. Masa dia tengah cuba pejamkan mata nak tidur tu, bunyi dengkuran tadi ataupun bunyi merengus tadi makin kuat. So masa tu perlahan-lahan dia tarik sikit selimut dia nak cover muka. Tapi tiba-tiba je badan dia jadi kaku tau. Tak boleh nak bergerak. Nak lagi dekat bahagian kaki. Dia dapat rasa
ada sesuatu yang mencengkam kedua-dua belah kaki dia. Cengkamannya pula kuat gila, kemas padat tau. Masa tu jantung dia dah dudap. Dia pejam mata dan dia baca ayat suci Al-Quran. Katanya serius, masa tu memang dia rasa takut gila. Tambah pula dengan bunyi dengusan tu makin kuat tau. Dia dapat rasakan yang benda tu, makhluk tu tengah marah dekat dia. Mula-mula tu dia fikir abaikan je lah benda ni kan. Lama-lama tu dia lari sendirilah. Tapi sebab dia ni jenis yang boleh kata geram juga bila dah diperlakukan macam tu, tambah pula dengan perasaan ingin tahu yang kuat, so dia cuba tarik kaki dia daripada bendalah tu tau. Dia cuba tarik kaki dia daripada cengkaman makhluk tu. First, kaki kiri dia terlepas. Dan benda tu, makhluk tu mungkin dia marah kot, dia lagi bengang agaknya. So masa tu, makhluk tu menengus dengan lebih kuat tau. Dengan lebih marah macam tu lah. Cuma dia masih lagi beranikan diri dia. Dia baca ayat Quran dan cuba tarik kaki kanan dia pula. Tarik. Katanya struggle jugalah dia nak lepaskan kaki kanan dia daripada cengkaman makhluk ni. Dan last kali terlepas juga. So masa tu dia ambil kesempatan ni sebab perasaan ingin tahu. Yelah, curiosity dia tu dah meninggi sangat dah. Dan terfikirlah juga kan, apa benda yang tarik kaki aku tadi kan. So dia pun angkatkan sikit kepala dia nak tengok ke arah kaki sana. Makhluk apa yang dah tarik kaki aku ni, macam tu kan. Ya, masa tu lah sebab dia nak sangat tengok kan. So benda tu tunjuk dekat dia penampakan yang sangat mengerikan. Masa tu dia nampak dekat hujung kaki dia, walaupun macam sama-sama, tapi dia boleh nampak penampakan tu. Dan siap eye contact lagi tau. Mata bertentangan dengan mata. Dia dapat rasakan yang benda tu pandang ke arah dia dengan muka yang tak puas hati. Jadi penampakan yang dia nampak ni, katanya benda tu tak adalah besar mana pun. Macam ala-ala toyol macam gitu. Tapi bukan toyol tau. Apa yang dia boleh cakap, maybe benda tu jenis yang suka budak-budak. Jadi bila dia datang, lepas tu rapat pula dengan adik sepupu dia, itu yang buat benda tu marah. So lepas dah nampak penampakan tadi, dia letakkan balik kepala dan selang seminit macam tu dia tarik nafas. Lepas tu dia tengok balik. Penampakan tadi kan ada lagi tak kat situ. Dan sekarang ni benda tu dah hilang. Jadi katanya dia pun macam relax. Jadi katanya dia pun macam relax kejap. Lepas tu baru dia bangun, menyandar dekat dinding. Dan dia pergi buka lampu bagi cerah sikit kan. So masa tu dia pandang ke arah sepupu dia. Sepupu dia pula masih lagi nyak tidur. Yelah, baru berapa tahun kan. Dah tu dia pandang balik ke arah kaki dia, ke ujung kaki dia. Dia kan fikir kan, betul ke apa yang aku nampak tadi? Macam percaya tak percaya je. Dan dekat area situ sebenarnya ada satu kerusi dia tau. Jadi dia fikir, mungkin kerusi kot apa yang aku nampak. Tapi mustahil juga. Kerusi macam agak jauh lah daripada dia orang punya katil ni. Padahal benda tu, makhluk yang dia nampak tu betul-betul ada dekat bahagian kaki dia kan. So nak sedapkan hati, dia fikir mungkin kerusi kot. Tapi mungkin tak. Faham tak? Orang yang dalam ketakutan ni, dia akan fikir semua yang possible, semua yang berkemungkinan berlaku. Macam menidakkan apa yang dia nampak kan. Lagipun time tu malam, mungkin pagi kan. So kalau dia fikir, betul benda yang aku nampak ni, benda tu huntu. Tak ke datang betul-betul. Jadi time tu memang nak kena positifkan diri supaya fikir pun yang positif je, barulah benda tu tak akan ganggu. Okey, dah lega sikit tu, barulah dia buka Yasin. Dan katanya dia buka Yasin tu boleh kata satu rumah dengar tau. Esok pagi je tu, mak saudara dia pun masuk bilik. Lepas tu tanyalah kan, kenapa buka Yasin kuat-kuat sangat kan. Macam tu lah lebih kurang. So dia pun senyum je. Masa tengah breakfast tu, barulah dia cerita. Dan dia cakap tak apa, tak payah nak risau sangat, dia faham. Macam tu lah. Lepas tu dia tinggalkan pesan dekat sini. Dia cakap benda tu, makhluk Allah ni pun wujud juga kan. Dan kalau kita tak ganggu dia, insyaAllah dia tak akan ganggu kita. Dan dia tinggalkan pesan. Dia cakap tak semua benda tu baik, tak semua benda tu berperangai elok. Ada juga yang datangnya marah-marah je kan, macam yang dia kena. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ini. Dan macam biasa, kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.